Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Okey, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Umi yang dikasihi anak-anak, apa khabar, sihat? Jangan ngantuk tau. Sebab dia rakam nanti masuk YouTube. Nanti boleh tengok. Bila-bila tak ada nanti pun boleh tengok lagi. Kan? Tapi dah mati pun boleh tengok lagi kat YouTube. InsyaAllah kalau YouTube tak matilah. Kalau YouTube mati tak adalah. Ataupun sebelum berlaku kiamat. Okey. Jadi Ar-Rahman ni salah satu daripada apa? Sifat bagi Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sifat Rahman. Okey. Ar-Rahman ni artinya Maha Pengasih. Okey, Maha Pengasih. Jadi Allah Taala ni sifat dia Maha Pengasih. Okey. Maha Pengasih ni maksud apa dia? Allah Taala mengasihi semua makhluk-makhluk yang dicipta olehnya. Maksudnya apa dia? Maksudnya bukan hanya bila sebut Ar-Rahman ni, sifat pengasih Allah Taala meliputi segala makhluk di atas muka bumi ini. Walaupun contohnya manusia tak beriman pun ada lagi sifat Ar-Rahman ini pada Allah. Allah masih lagi sayang. Masih lagi kasih pada manusia walaupun dia ingkar pada perintah Allah. Contohnya apa dia? Contohnya Allah Ta'ala sayang pada hamba dia walaupun tak Islam, Allah Ta'ala bagi peluang. Allah bagi peluang dia hidup. Tengok ini orang jahat, orang kafir, orang tak beriman. Kan? Dia sembah berhala, dia bunuh orang, dia rasuah. Dia macam-macam, menipu, merogol, macam-macam. Tapi Allah bagi peluang hidup. Macam kita cerita sebelum ni, kalau zaman dulu, kalau orang yang buat maksiat, buat dosa, terus Allah Ta'ala turunkan bala bencana. Terus hancur, terus mati, terus dibalikkan bumi. Terus mati. Kan, tak ada peluang nak bertaubat. Tapi hari ini, buat macam mana pun, panjang lagi umur. Bunuh orang pun, hidup okey je, biasa je. Kan, rasuah, sama je hidup. Bahagia, happy je. Kaya raya, orang menipu, orang merompak, kaya raya. Kan, cuma yang tak bahagia mungkin jiwa dia lah. Jiwa orang yang buat maksiat ni dia tidak akan apa Hafiz ni? Orang selalu buat maksiat ni jiwa dia macam mana? Happy ke sebenarnya? Orang buat dosa ni happy agak-agak? Dia ni. Macam awak buat salah. Awak buat salah. Kalau Abi tak tanya mungkin tak rasa apa-apa kan? Bila Abi mula tanya, siapa tak ikut perintah Abi, tak ikut perintah Umi, awak dah mula rasa, alamak. Kan ada rasa tak macam tu? Ada kan? Sudah, apa ni? Lepas ni apa ni nak kena, nak mula apa ni? Nak kena rotan ke nak apa ni? Ada rasa kan? Sebab apa? Sebab kita buat salah. Jadi jiwa orang buat salah ni, dia tidak akan tenang. Buat dosa ni, sehinggalah dia bertaubat dan Allah Ta'ala hapuskan dosa dia, tu barulah dia rasa tenang balik. Tapi selagi mana dia bersalah, dia buat salah, dia tipu, dia bohong pun, dia akan rasa tidak tenang. Apatah lagi kalau kita orang Islam ni ada iman, kita rasa dosa kita itu akan menyebabkan kita dicampak oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Selagi itulah kita rasa risau, rasa bising. Walaupun mungkin kadang-kadang ramai orang yang banyak harta, kita nampak dia happy, tapi sebenarnya dia tak happy. Lepas tu tengok ramai orang yang kaya pun, yang famous pun bunuh diri. Sebab apa tu? Jiwa tak tenang lah. Kan? Jiwa dia tak tenang. Dia serabut. Dia duit banyak. Dia famous. Orang puja-puja dia. Tapi dia tak happy sebab jiwanya tak tenang. Sebab dia banyak dosa. Minum araknya, berzinanya, macam-macam. Jiwa tak tenang sebab dalamnya tidak ada iman. Kelebihan kita orang beriman ni, dia tenang jiwa dia. Contoh tenang dia macam mana? Bila ceramah macam ni, dia tidur. Tahu? Dia tidur. Kan? Itu tanda ketenangan. Oh, itu. Akak tak boleh tidur tu masalah banyak maksiat kot. Mana tu?
Biasanya orang yang buat tidur, maksiat ni dia dia payah nak tidur, dia fikiran dia serabut. Tapi Kak taklah, insya-Allah kan. InsyaAllah. Jadi mungkin juga sebab tak boleh tidur tu, antaranya sebab jiwa tak tenang lah. Ya? Banyak orang-orang yang tidak beriman, kadang-kadang dia orang terpaksa ambil dadah. Nak tidur, makan ubat tidur. Setiap kali nak tidur, makan ubat tidur. Kan? Ada orang macam tu, tak boleh tidur. Jadi kalau kita ni diberikan nikmat tidur, syukurlah Allah kepada Allah Ta'ala. Kak, terima kasih banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, kau bagi aku nikmat tidur. Bagi orang yang dapat tidur mudah. Bini, letak je sekejap, terus tidur. Oh. Kan? Nikmat tu. Sama lah, Abi pun sama juga. Ada Abi pun dapat kadang-kadang nikmat. macam tu, kadang-kadang tak. Hari tu ya. Jadi kadang-kadang macam tu kan. Jadi Buat kerja banyak sikit. dia buat kerja bagi penat sikit. Lepas tu Abi yang Abi tahu tu, siang jangan tidur kalau boleh. Waktu tu saya Jangan tidur. Dan awak kadang-kadang tidur terlalu banyak. Itu pasal bila tidur banyak malam dia payah nak tidur. Jadi siang jangan tidur. Kerja kuat-kuat siang tu. Tolong Umi kat dapur tu. Cari tengok yang kotor terus angkut bersihkan. Dapur-dapur tu bersihkan biar berkilat. Semua sekali macam tu. Okey? Jadi balik kepada sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat Rahman dia itu dia bagi ke dunia. Sifat Rahman Allah Ta'ala ni dia cuma bagi kepada manusia di dunia. Maknanya walaupun manusia tu buat maksiat, dia bagi juga. Kan? Allah tak ikut poin tadi, dia bagi juga. Dia bagi peluang hidup, dia bagi kesihatan, dia bagi kekayaan, dia bagi pangkat, darjat. Tapi janganlah pula fikir orang yang buat maksiat dia rasa hebat, dia rasa kaya-raya, dia rasa itu nikmat. Tak, sebenarnya bukan nikmat. Nikmat yang sebenar adalah nikmat iman. Nikmat dunia ni nikmat yang sementara. Nikmat sebenarnya bukan nikmat. Apatah lagi kalau lagi kaya, lagi dia jauh pada Allah, bukan nikmat, tu bala. Kan? Biarlah kita hidup sederhana, cukup makan, kan? Ada tempat tinggal. Alhamdulillah kita boleh duduk sama-sama macam ni. Kita seronok, kita bahagia walaupun tak kaya tak apa. Alhamdulillah sebab kita berada dalam beriman pada Allah. Bayangkan kalau kita kaya, agak-agak duduk macam ni ke? InsyaAllah. InsyaAllah lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi kebanyakan orang kaya dia tak duduk macam ni. Betul. Dia tak duduk macam ni. Dia tak suka dah duduk macam ni. Alamak panas lah, dia tak ni lah, dia tak selesa lah, apalah, buang masa lah duduk macam ni. Ada orang macam tu. Walaupun di Islam, dia tak nak alah baca-baca Quran, apalah boring lah baca Quran. Baik berjoget, baik apa nama ni, berhibur dan sebagainya. Tidur dah. Hati sedang tenang. Hati tenang ke? Hati yang sangat tenang Dia berceramah hati tenang kan. Okay. Jadi rahmat itu rahman Allah, sifat Allah Rahman. Sebab tu dalam Rahman sama juga dengan rahmat lah. Rahmat Allah, rahmat Allah dia bagi kepada manusia cuma satu di dunia. Walaupun kita nampak ramai orang kaya, ramai orang yang hebat-hebat kan, macam-macam ada kan, tapi itu satu saja di dunia. Dia Allah simpan rahmat dia yang sebenar adalah di akhirat. Itu Nabi sebut Allah Ta'ala ada 100 rahmat. 100 rahmat. Satu saja Allah Ta'ala bagi kepada manusia di dunia. Itu pun dah cukup kan. Satu dunia tu menyebabkan apa dia? Manusia boleh duduk walaupun kadang-kadang dia ada berkelahi, dia berbalas, tapi dalam masa yang kebanyakan masa dia boleh duduk sama-sama, dia boleh berbaik-baik. Itu rahmat Allah Ta'ala tu. Kalau ikutkan manusia ni, dia kerja dia nak berkelahi je, nak balas saja. Macam awak lah kan, nak berkelahi sikit-sikit, berkelahi sikit-sikit, menang sikit-sikit, berteriak, bertempik kan. Betul kan ya? Itu sifat manusia. Dan begitu jugalah macam mana Allah SWT bagi rahmah tu, rasa kesian belas itu kepada binatang-binatang. Itu Nabi sebut mana satu rahmat Allah mencukupi untuk bagi kepada binatang-binatang buas itu, sehingga dia tak menyerang suku-suku hati. Kalau ikutkan singa, rimau ni garang, dan dia memang nak terkam binatang lain ataupun manusia pun. Tapi Allah Ta'ala walaupun dia garang, tapi Allah Ta'ala bagi garang dia terhad. Dia taklah garang sampai dia boleh keluar daripada hutan, pergi serang manusia, bunuh manusia, tak. Sebab apa tu? Allah memberi kasih sayang
Rahmat Allah Ta'ala bagi kepada binatang supaya sehingga kan dia rasa walaupun dia garang, walaupun dia hebat, dia kuat, dia tak keluar. Sebab tu binatang-binatang ni kalau kita jumpa dekat hutan biasa dia lari. Padahal dia garang tu, dia tak takut manusia tu. Tapi Allah Ta'ala bagi rahmah. Dia rasa kenapa pula? Dia baca saat dalam macam Allah bagi dia berfikir, ni bukan engkau tak patut ni. Tak apa serang manusia ni. Manusia ni bukan musuh kamu. Contoh macam tu. Mana walaupun singa tu kerja dia maknanya dia garang, tapi dia tak seram, menyerah setiap masa. Dia seram masa bila? Masa dia nak makan. Lepas dia makan dia kenyang tak adalah. Kalau tidak, singa ni garang kan, dia boleh bunuh. Dia sekejap dia kejar sana kejar. Jadi samseng lah, macam samseng tu. Tapi Allah Ta'ala tak buat singa-singa samseng. Manusia samseng. Manusia lagi kadang lebih samseng daripada singa, harimau. Kan? Dia takut apa singa pun, dia kuat. Kan? Dia cakar sekali pun. Kan? Kalau binatang kalau dia kerja dia, sebab garang dia tu, Allah Ta'ala tak bagi rahmah kepada singa, binatang-binatang buas ni, habis binatang dia makannya. Bukan makan, dia kacau, dia bunuh. Habis. Tapi kerana ada rahmah Allah kepada binatang itu menyebabkan dia tak buat. Singa duduk sama dia, bila lapar dia kejar. Bila kejar dia tak ada. Dia cara dia je, dia nampak rusa kat jauh-jauh pun dia dah kenyang, dia tak kacau dah. Tak? Itu apa dia? Itu rahmah Allah. Itu rahmah Allah kepada binatang pun. Dan rahmah Allah Ta'ala juga bagi orang kafir. Kenapa Allah Ta'ala bagi peluang dia bertaubat? Ramai orang kafir, orang yang bukan Islam, masa dia hidup sepanjang hidup dia, daripada muda sampai tua dia buat maksiat. Orang kafir dia dah sembah berhala. Dan sembah berhala ni adalah dosa paling besar. Dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kenapa dosa paling besar? Sebab menduakan Allah, menyekutukan Allah ni, Allah Ta'ala sangat-sangat marah, sangat-sangat murka. Dosa lain Allah Ta'ala marah juga, tapi Allah Ta'ala boleh maaf. Contoh macam ni, ada orang dia bunuh orang, dia mati. Dosa besar tu. Tapi ada lagi peluang Allah Ta'ala ampunkan dia. Walaupun dia tak bertaubat, tapi Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Allah Ta'ala boleh lagi. Allah Ta'ala akan ampun kalau mungkin dia ada amalan-amalan baik sebelum ni ke sebagainya. Maka Allah Ta'ala tengok-tengok. Tak apalah, seboleh kerana dia banyak buat amalan baik, tapi hari itu dia bunuh orang. Contohnya. Mungkin kerana marah, tak tahan marah, dia bunuh. Maka Allah Ta'ala boleh. Walaupun dia tak bertaubat. Boleh. Tapi dalam keadaan biasa, memang Allah Ta'ala tak akan ampun lah. Dalam keadaan biasa. Tapi Allah Ta'ala hak dia. Orang buat salah macam mana pun Allah Ta'ala boleh ampun. Sebab itu hak Allah. Contoh kakak buat salah dengan Abi, buat salah dengan Umi, faham? Buat sakit hati Abi, buat Umi menangis. Umi selalu menangis Umi kan? Sedih tengok anak-anak. Buat dosa tu, dosa besar tu, boleh masuk neraka tu. Kalau Umi tak maafkan awak, masuk neraka awak. Ingat tu. Tapi hak Umi boleh maaf, Umi tak boleh maaf. Itu hak Umi. Kalau Umi maaf, insya-Allah selamat. Sebab tu Abi suruh setiap kali salam minta maaf dengan Umi. Tapi jangan jadi alat pula. Tak apalah, buat salah lah, tak apalah. Lepas tu nanti minta maaf lah dengan Umi. Lepas tu esok buat lagi. Itu bukan cara dia. Orang buat salah ni ialah cara dia untuk diampunkan dosa dia kalau dengan Allah, ialah taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha kak? taubat nasuha. Iyalah, tahulah tu taubatan nasuha. Apa maksud dia taubatan nasuha? Umi? Taubat yang sebenar-benar taubat yang sebenar-benar taubat. Itu barulah orang minta maaf yang sebenar. Awak minta maaf sekejap, lepas tu besok buat lagi. Itu bukan taubat nasuha tu. Orang yang macam tu dia tak, Umi macam mana nak maafkan? Datang semalam buat salah, dah tegur, dah marah. Pergi minta maaf malam tu, lepas tu besok buat lagi. Taubat benda macam tu. Bila kita minta maaf ni, artinya kita bertaubat. Faham tak? Sama istilahnya kita dengan Umi, anak-anak pergi dengan Umi minta maaf, itu tanda taubat lah tu. Tanda insaf. Tapi kalau niat taubat tu, niat minta maaf esok kan dia nak buat lagi, itu bukan taubat nama dia. Itu bukan taubat. Taubat ialah kita insaf. Kita rasa salah. Kita rasa berdosa. Kita rasa menyesal. Itu di antara ciri-ciri taubat.
Macam saya tak nak buat. Oh misalnya Allah Umi nak marah, ni dosa besar ya Allah. Tak naklah buat lagi, pergi minta maaf Umi, insyaAllah. Sebab tu kita kata bila minta maaf Umi, minta maaf. InsyaAllah akak janji, Afini janji, adik Uni janji, Qayyim janji tak nak buat lagi. Itu taubat lah. Taubat sesama manusia lah maksudnya. Taubat tu artinya kembali kepada asal dia. Asal ni baik. Faham? Asal manusia ni baik. Asal manusia ni dia baik. Allah Ta'ala jadikan manusia ni semua baik. Allah Ta'ala jadikan manusia lahir dia di dunia ni, Islam tak Islam semua baik. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebut kullu mauludin, sambung, kullu mauludin, ikut Abi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Cepat tu masuk TV tu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Allah muka bodohnya macam mana nak masuk YouTube mukanya tu? Dah jangan kacau. Kullu mauludin, senyumlah sikit. Kullu mauludin Ada misalnya sampai dapat yuladu girong alal fitrah. Semula. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Okey. Fa abawahu. Panjang lagi ni. Yuhawidanihi au yumajjisanihi. Yumajjisanihi. Majusi. Au yunassiranihi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud setiap anak yang lahir itu ke dunia ini sifatnya adalah fitrah. Fitrah ni artinya bersih, suci daripada segala dosa. Islam. Maksudnya apa dia? Maksudnya semua anak yang lahir, ya anak yang India ke, anak Cina ke, anak Kadazan ke, dusun ke, anak Dayak ke, anak Batak ke, kan? Semua jenis-jenis manusia yang hadir atas dunia ni lahir je semua Islam. Walaupun mak ayah dia tak Islam. Artinya anak-anak ni kalau dia mati, sebelum dia balik, dia masuk syurga. Sebab asalnya dia Islam. Tapi yang jadi dia tak Islam bila? Dia tak jadi Islam apabila mak ayah dia. Fa'abawahu, mak ayah dia lah yang menjadikan dia yumajjisani au yunassirani. Sama dia jadi majusi, penyembah berhala, atau menjadi Nasrani, jadi orang Kristian atau Buddha dan sebagainya lah, agama-agama lain tu. Sebenarnya yang salah sebenarnya ialah mak ayah dia. Anak dia siapa baik? Anak semua baik. Tapi bila dia lahir dalam keluarga yang tidak Islam, Kristian, maka anak itu dididik cara Kristian, maka anak tu besar jadi Kristian lah. Kalau ayah dia, mak ayah dia Buddha, so anak dia membesar dalam keadaan Buddha. Bawa pergi gerak, bawa pergi tokong, sembah tokong. Jadi anak tu jadi Buddha. Sebab apa? Ayah dia. Kan? So ayah dia lah yang berdosa besar. Sebab ayah dia lah yang menjadikan anak dia sesat. Tapi Alhamdulillah, sebab itulah kita syukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita ni lahir terus Islam. Abi lahir terus Islam, Umi lahir terus Islam. Alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar. Tak ada nilainya. Tak boleh nak banding nilaiannya dengan apa-apa yang ada dalam dunia ni. Ya, itu nikmat iman. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi nikmat iman ini kepada manusia-manusia yang terpilih. Kita ni terpilih ni. Allah Ta'ala bagi iman ni tanda Allah Ta'ala sayang kita lah ni. Kita kena syukur. Ya? Okey. Tadi berbalik kepada rahmat Allah Ta'ala. Habis sebutkan tadi bahawa rahmat Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala bagi 99 di akhirat, 1 je di dunia. Kenapa 99 di akhirat dia bagi? Sebab akhiratlah tempat yang kekal abadi. Akhiratlah tempat yang sangat susah. Dunia ni susah tak lama. Ni COVID-19 sekarang ni agak-agak berapa lama dia?
biasanya dia sebulan 2 bulan dia habislah. Biasanya macam tu. Sebab tengok di China dah sebulan 2 bulan dah lebih kurang macam tu. Dia mula awal, sekarang dia dah tak ada dah. Hampir tak ada lah. Dia berhenti dah, dia hidup macam normal lah. Cuma dia kontrol lagi lah. Mungkin dia dah boleh keluar contohnya, tapi dia masih lagi pakai mask untuk elakkan berlaku. Tapi kita masih belum. Kita baru 2 minggu. Ini masuk minggu ketiga. Belum, tak lama. Susah macam mana pun dalam dunia tak lama. Dia sakit, dia akan mati, habis. Berapa lama dia sakit? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 100 tahun, mati. Akhir. Artinya ada hujung. Ada hujung. Sakit pun, susah ke, miskin ke, akhirnya dia akan berhenti bila dia mati. Okay, bila dia mati, semuanya akan berakhir. Benda yang berakhir ni benda tak lama lah. Walaupun kata rasa lama, 100 tahun, lamanya 100 tahun. Tapi sebenarnya hakikatnya tak lama. Sebab dia ada hujung. Yang masalah utama ialah di akhirat. Sebab tak ada hujung. Tidak ada penghujung. Kalau masuk syurga sampai bila-bila. Tak ada hujung. Yang itulah yang perlukan rahmat yang besar daripada Allah. Orang masuk neraka, yang kafir masuk neraka selama-lamanya. Allah, selama-lama dalam neraka, bakar. Lepas dia dah bakar dah, terbakar semua tu bawah, dan dia dah jadi arang, jadi abu. Allah jadikan balik kulit, bakar lagi. Lepas jadi arang, jadi apa semua, hancur lebur. Allah Ta'ala balikkan daging balik, bakar lagi. Allah Akbar. Sebab itulah di sana perlu rahmat Allah Ta'ala yang sangat banyak, bukan satu. Allah Ta'ala sediakan 99 rahmat di akhirat kerana kita sangat memerlukan rahmat Allah Ta'ala di sana. Baru satu ayat. Itu Ar-Rahman. Sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sentiasa perlu minta rahmat. Kita masuk syurga ni, anak-anak, Umi juga, bukan kerana kehebatan kita beramal. Tak layak pun kak. Tak yalah. Nak duduk tepi apa namanya pintu pun tak layak dengan amalan kita nak masuk syurga. Nak cium bau syurga pun tak layak dengan amalan kita. Bagi hari ni, bagi amalan awak yang awak rasa boleh masuk syurga. Cuba bagi amalan. Awak rasa wow, ini amalan saya paling hebat, garanti masuk syurga. Bagi satu amalan yang awak rasa layak masuk syurga. Ada ni ada. Confirm masuk syurga. Memang bagus betul lah amalan saya ni. Memang confirm masuk syurga. Memang Allah Ta'ala bagi pahala yang sangat besar, yang insya Allah boleh masuk syurga. Ada? Agak? Berani tak? Tak. Dengan amalan kita. Umi ada? Umi ada. Umi banyak. Umi banyak. Umi masak. Umi jaga anak. Umi basuh baju. Banyak tu. Solat. Awak solat macam mana? Awak ingat solat awak tu layak masuk syurga ke? Layak tak masuk syurga? Tak layak. Syurga ni sangat mahal. Ibarat macam ni lah. Ibaratnya kita nak beli satu istana besar. Macam istananya macam Sultan Brunei. Sultan Brunei ada istana besar, ada 1000 bilik. Dalam bilik tu lengkap segala-galanya. Ada swimming pool, ada tempat main bowling dalam bilik. Ibaratnya begitulah. Berapa duit ada? Berapa banyak duit ada nak beli istana macam tu? RM1. Sampai mati pun. Mati hidup balik pun tak mampu nak beli. Contoh. Sama lah ibaratnya kita ni sekarang ni, lebih kurang macam tu lah. Tapi akhirat lagi tu, lagi dahsyat. Ada 1000 bilik apa je. Kan? Orang yang paling kurang pun satu syurga tu dah langit bumi luas dia. Itu paling kurang. Kan? Ada lebih? Lebih lagi banyak lah. Kan? Jadi amalan kita ni macam ibarat tu lah. Kalau amalan kita sekarang ni, kita buat duit kita yang ada sekarang ni nak beli istana Sultan Brunei contohnya. Mampu? Tak mampu. Tapi macam mana kita boleh beli? Sultan Brunei cakap macam ni. Okey. Contoh. Kalau Sultan Brunei cakap, okey, dia suka
Contoh kita banyak. Contoh semacam Abi lah. Abi dah kerja lama kat Brunei. Contoh dulu kan. Jadi Ustaz kata tak apalah, ambil lah istana ni. Bukan sebab Abi ada duit, tapi sebab Sultan bagi. Samalah juga kaedahnya dengan syurga Allah. Nak beli tak layak. Dengan amalan kita tak layak. Kan? Tak macam sahabat dulu. Sahabat-sahabat dulu mati berperang kerana Allah. Layaklah. Mati. Layaklah masuk syurga. Itu pun dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah kasih sayang Allah Ta'ala itu yang menyebabkan kita masuk syurga. Bukan kerana amalan kita. Amalan kita tak layak. Awak kira solat berapa minit satu hari? Tahu? Awak tak solat? Solat. Kalau. Awak kan tak solat. Dah kurang lagi. Kalau orang perempuan ada cuti lagi. Macam mana masuk syurga macam tu? Solat banyak-banyak. Boleh solat. Khusyuk ke solat? Tak tahu. Solat Allahu Akbar tak mana-mana pergi. Allahu Akbar catuk macam ayam. Layak ke masuk syurga? Nak ni. Awak jangan main. Syurga ni sangat mahal. Bukan semua orang layak. Layak kita kerana rahmat Allah Ta'ala. Itu yang kita nak, rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sediakan rahmat yang sangat banyak di akhirat. Okay? Kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kami syurga, ya Allah. Kami tak layak, ya Allah, syurga. Tapi kami tak larat untuk, tak mampu untuk menahan azab syurga, azab neraka-Mu. Kita biasa baca ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Aku tak layak, ya Allah, untuk masuk syurga-Mu. Kan? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Okey, mana kita tak layak. Sebenarnya kita memang tak layak masuk syurga sebab amalan kita sangat sedikit. Dan syurga Allah Ta'ala itu sangat hebat, sangat mahal, sangat indah, sangat cantik. Segala-galanya ada dalam tu. Apa nak, semuanya ada kat situ. Nak makan kek ada bawa. Ada pelayan-pelayan bawa. Nak makan durian, durian krim. Datang besar pula tu. Makan lagi, makin sedap, tak gemuk. Yang sekarang makan banyak gemuk. Di akhirat tak gemuk. Umi risau gemuk kan. Exercise. Di akhirat tak perlu exercise dah. Tak perlu beratur bilik air lama kan. Mendengar termenung kat bilik air nak pegang tak keluar semenit kan. Tak ada dah. Akhirat semuanya senang, semuanya happy. Tak ada dah kelai-kelai, gocok-gocok, berebut-berebut mainan koyim, tak ada dah. Mainan semua ada, orang punya semua. Nak ambil lah banyak-banyak mainan pun. Akhirat, Masya Allah. Awak nak makan apa? Fikir je, terlintas je Allah Ta'ala bawa bagi makanan. Dengan pelayan-pelayan yang cantik. Tengok pelayan pun, Masya Allah cantik. Lawannya, handsome-nya. Semua cantik-cantik indah. Pelayan pun pakai pakaian dia subhanallah daripada emas permata. Itu pelayan. Kalau kita masuk syurga lagi lah dahsyat. Pakaian ni yang daripada emas permata, belian semua berkelip-kelip. Dengan pakai mahkotanya subhanallah. Macam raja lah dalam syurga ni nanti. Macam permaisuri tu. Pelayan-pelayan ramai duduk layan kita, bagi makan minum. Allahu Akbar, barik. Rehat. Allahu Akbar. Tak ada dah cuci pinggan ni kak. Tak ada dah. Tak payah risau dah. Cuci pinggan ni, cuci rumah ni, tak ada dah. Kan? Itu masa untuk menerima nikmat Allah. Tak ada dah kerja-kerja susah. Semayang dah tak ada, ibadat dah tak ada apa benda dah. Semuanya nikmat. Makan, minum, kahwin. Makan, minum, kahwin. Makan, minum, kahwin. Selama-lamanya. Subhanallah. Awak kena fikir akhirat. Kan? Bila kita fikir akhirat, maka kita akan banyak berfikir bila kita nak buat satu-satu perbuatan. Kerana apa? Kerana kita takut nanti bila kita buat salah, bila kita buat dosa dengan Allah, dosa pada Nabi, dosa pada Abi, dosa pada Umi, maka awak tak layak masuk syurga. Maka itu sepatutnya menjadi peringatan. Ingat semua. Kan? Ingat setiap masa. Kan, nak buat benda yang salah je, nanti dosa, nanti tak boleh masuk syurga, nanti masuk neraka.
Korek hidung pula awak. Orang ceramah dia korek hidung. Okey. So mengingati akhirat sebenarnya memberi peringatan pada kita. Supaya apa? Supaya kita beringat-ingat. Nak buat apa-apa kita beringat. Kita bimbang, ya Allah, layak ke aku ni? Kalau buat kerja macam ni, layak ke aku masuk syurga ni, ya Allah? Yang kita sentiasa bertanya dengan diri kita. Sebab tu kita selalu kena baca-baca cerita pasal akhirat ni. Sebab dengan baca akhirat, benda-benda yang berkaitan akhirat, insya-Allah kita akan sentiasa beringat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tak fikir main je, fikir tengok TV je, fikir tengok movie je, fikir main game je, fikir galak-galak je, maka kita kacak, kita tak hirau lah. Yang tak kisahlah halal haram ke dosa pun kita tak kisah. Mumi marah kau tak peduli sebab awak fikir dunia je. Awak fikir nak main, nak seronok je. Orang fikir akhirat, dia sentiasa berhati-hati dalam setiap amalan dia. Nak bercakap dia fikir. Orang yang fikir akhirat, aku cakap nanti berdosa. Dia pun tak cakap benda yang buruk. Okay. Dia nak, tangan dia nak buat apa, dia fikir, rasa nak cubit lah, rasa nak cubit lah, tak boleh. Ini kan dosa ni kan. Nak cubit koyum, atau koyum cubit mobile. Dia tak fikir tu masa tu dosa besar tu. Jadi setiap apa dia nak fikir, dia nak buat, dia akan fikir kenapa dia takut perbuatan dia tu menyebabkan dia masuk neraka Allah. Okey, jadi sebab tu anak-anak yang dikasihi sekalian, beringat-ingatlah setiap masa dalam setiap apa yang kita buat. Dan ingat sekali lagi, kita masuk syurga bukan kerana amal kita, bukan kerana semayang kita yang berapa minit itu satu hari, bukan kerana zikir kita entah berapa kali berzikir, bukan hanya baca Quran kita yang Ar-Rahman tengah pagi, kemudian baca lagi Al-Quran, lepas Zuhur baca Quran, lepas Asar baca Quran, tak, lepas Maghrib baca Quran, baca Quran. Alhamdulillah, agak-agak layak ke masuk syurga dengan baca Quran yang sebanyak tu? Tak layak kan? Cubalah fikir, cubalah hitung-hitung, cubalah kira-kira, cubalah duduk sekejap fikir lepas-lepas solat, sebelum tidur, ya Allah, amalan aku ni cukup ke, ya Allah, nak masuk syurga? Ya Allah, tak cukup, ya Allah, ya Allah, tolonglah bagi kesembelah pada kami, ya Allah, pada aku, ya Allah, pada Abi Umi, ya Allah, pada adik-beradik aku, ya Allah, kami semua tak layak masuk syurga, ya Allah, tapi kami masuk syurga kerana kasihan belas kamu, ya Allah. Kita sentiasa berharap pada rahmah daripada Allah SWT setiap masa. Kita jadi baik ni, kita masuk Islam pun rahmat Allah. Allah Ta'ala bagi rahmat ni. Bukan kerana kita hebat pun. Ni, Abi duduk bercakap dengan anak-anak, bukan kerana Abi hebat, bukan kerana kita semua hebat, tak. Allah Ta'ala sayang kat kita. Yang Allah Ta'ala bagi mudah bangun. Orang lain ramai lagi yang tengah tidur, tak solat subuh pun. Sebab apa? Sebab kita Allah Ta'ala sayang. Alhamdulillah, syukur. Ini hadiah ni. Hadiah yang sangat istimewa daripada Allah SWT, yang kita patut bersyukur, insya-Allah. Okey anak-anak, itu baru satu ayat, baru satu perkataan Ar-Rahman. Panjang juga cerita kita, campur Quran tadi lebih kurang 44 minit. Okey, aku rasa cukuplah. Cukuplah yang rasminya. Tazkirah ringkas kita, alhamdulillah, dengan sebab PKP ni, larangan pergerakan, kita ada sedikit ruang dan masa untuk bersama-sama. Kalau tak, masa ni buat dah dekat office dah. Hantar awak sekolah dan sebagainya. Jadi adalah hikmah dia, ada kebaikan di sebalik perintah berkurung ini. Berkurung dalam rumah. Okey anak, itu saja. Kalau ada soalan, boleh buka soalan kalau ada. Tak ada? Soalan. Ada soalan? Soalan Ar-Rahman. Tak ada soalan? Kau yang ada soalan? Ada nak tanya apa-apa tak? Oh, tengok muka kau ya mu. Ya Allah. Kenapa muka huduh sangat tu? Dah habis dah. Kembang. Okey. Tetap habis apa je. Oh. Okey, kalau tadi tu sajalah. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wa la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ah, nampak dia.